perempuan, kita sambung kepada tugas setiausaha menurut Fasal 47 Undang-Undang Kecil, yang mana sebagai seorang setiausaha kita hendaklah menjalankan tugas seperti berikut. Yang pertamanya adalah memanggil dan menghadiri mesyuarat agung, mesyuarat lembaga dan mesyuarat jawatan kuasa dan menyampaikan segala laporan dan dokumen untuk pertimbangan mesyuarat itu, tuan-tuan perempuan. Yang mana tugas setiausaha adalah untuk memanggil dan hadir mesyuarat agung tahunan. So jangan dia hanya memanggil tapi dia tak hadir mesyuarat agung tahunan, kecuali ada kes-kes yang menyebabkan dia tak boleh hadir, misalkan kata dia sakit, tak boleh hadir Kemudian mesyuarat lembaga dan mesyuarat jawatan kuasa dan menyampaikan segala laporan dan dokumen untuk pertimbangan mesyuarat itu. Dan tugas setiausaha juga adalah untuk merekodkan perjalanan dan keputusan sesuatu mesyuarat itu. So maknanya tugas setiausaha adalah untuk merekodkan perjalanan dan keputusan yang dibuat oleh dalam sesuatu mesyuarat. Kemudian menyenggara dan mengemas kini semua daftar anggota, daftar penama, buku dan laporan yang dikehendaki oleh lembaga. So sebagai seorang setiausaha, dia kena menyenggara dan mengemas kini semua daftar anggota, daftar penama, buku dan laporan yang dikehendaki. So maknanya bagaimana cara dia nak mengemas kini semua daftar anggota. So dia boleh sebagai seorang setiausaha, dia boleh minta kepada anggota-anggota untuk membuat pengemaskinian semua alamat-alamat dan juga nombor telefon penama ataupun daftar penama yang baru, masukkan dalam buku mesyuarat agung tahunan ataupun sertakan bersekali dengan notis mesyuarat agung tahunan, dan minta anggota bawa semasa mesyuarat agung tahunan supaya setiausaha boleh mengemaskinikan semua daftar anggota itu. Sebab ada setengah-setengah koperasi orang dah meninggal dunia, anggota yang dah meninggal dunia, dan kita tak boleh kesan lagi di manakah waris-waris mereka berada sebab mereka tidak mengemaskinikan dia punya daftar anggota. So ini adalah tugas setiausaha, sama ada dia nak membuat pengemaskinian 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, itu terpulang kepada kebijaksanaan setiausaha untuk mengatur bagaimana caranya untuk mengemaskinikan semua daftar anggota. So ada setengah koperasi yang diminta oleh Suruhanjaya untuk membuat satu daftar anggota yang lengkap. So maknanya kita computeriskan. So maknanya kita boleh buat. So maknanya bergantung kepada kebijaksanaan itu yang saya katakan tadi, kebijaksanaan setiausaha, bagaimana cara dia nak mengemaskinikan semua daftar anggota. Kemudian sebagai setiausaha juga dia akan menguruskan surat menyurat sebagaimana yang diarahkan oleh lembaga, buat surat sama ada kepada pekerja, kepada pengurus dan sebagainya, mengesahkan bersama pengurusi sesalinan segala perkara yang bertulis di dalam buku koperasi. So maknanya minit mesyuarat yang disahkan itu hendaklah ditandatangani oleh setiausaha, menyimpan dan menjaga dengan selamatnya mohon koperasi. So maknanya mohon koperasi ini hendaklah disimpan dan dijaga dengan selamatnya oleh setiausaha. Kemudian setiausaha juga menjalankan tugas lain yang ditentukan oleh lembaga daripada semasa ke semasa. Yang ini, yang G ni, tuan-tuan dan perempuan, sebagai setiausaha tak boleh lari daripada arahan-arahan yang diberikan oleh selalunya diberikan oleh pengurusi, dan juga mendahari menjalankan tugas lain yang ditentukan oleh lembaga dari semasa ke semasa. Yang mana kita tengok fasal peruntukan ini, tugas-tugas setiausaha ini, mana-mana tugas setiausaha boleh diamanahkan kepada pengurus atau pekerja tertakluk pada persetujuan lembaga. Misal kata setiausaha ni seorang yang sibuk, so maknanya dia tak boleh nak mencatatkan segala-galanya. So dia boleh amanahkan kepada pengurus atau pekerja dengan syarat mendapat persetujuan lembaga terlebih dahulu. Ini tuan-tuan dan perempuan kena jelas So jangan kita tak jelas dia punya tugas setiausaha, tugas pengurusi, dan kita masuk pula kepada tugas bendahari mengikut Fasal 48 Undang-Undang Kecil. Yang mana tugas bendahari hendaklah dijalankan seperti berikut, iaitu yang pertama, mengendalikan segala urusan perdagangan dan perindustrian koperasi mengikut dasar yang ditetapkan oleh lembaga. So maknanya dasar
dasar-dasar ini selalunya ditetapkan oleh lembaga. Bagaimana cara nak mengendalikan itu? Terpulanglah kepada kebijaksanaan bendahari. Kemudian menerima dan menjaga semua wang yang diterima oleh koperasi dan membuat pembayaran mengikut arahan lembaga. So, maknanya bayaran-bayaran yang dibuat itu mestilah cuma dia punya sokongan dokumen itu mestilah cukup, ya, maknanya dokumen sokongan itu mestilah cukup untuk kita membuat pembayaran. So maknanya walaupun diarahkan oleh lembaga, tapi kalau dia punya dokumen sokongan tak lengkap, so maknanya kita boleh minta daripada lembaga untuk melengkapkan dulu dokumen sokongan, barulah kita boleh membuat pembayaran, ya. Menyimpan ke dalam bank atas nama koperasi semua wang yang diterima dalam tempoh 24 jam hari bekerja daripada penerimaannya. Ya, yang ini tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah ada teller, ya. Selepas jam 5 pun kita boleh masukkan duit ke dalam akaun. So maknanya kita tak bolehlah beri alasan macam kecuali koperasi-koperasi kita berada jauh. Contohnya kita duduk 30 km daripada tempat nak kita masukkan ke dalam bank, kita kena simpanlah dulu. Kalau duit tu RM20, takkan kita nak kita nak pergi ke bank mengambil masa setengah jam. So kita kena fikirkan bagaimana cara kita nak menyimpan ke dalam akaun, sama ada kita kumpulkan dahulu, kita masuk dalam peti besi dan sebagainya. Kita pulanglah kepada kebijaksanaan bendahari. Kemudian mengeluarkan resit, menyediakan voucher dan surat lain mengikut arahan lembaga. So lagi satu, saya nak pesan kepada bendahari, resit yang resit koperasi janganlah diletak di tempat yang terbuka. So maknanya resit ni kita kena simpan elok-elok di dalam laci. Kemudian kita menyediakan voucher dan surat lain mengikut arahan lembaga. Buat voucher pembayaran, kita nak keluarkan cek, mesti ada voucher pembayaran yang kita buat, supaya voucher ni kita boleh dijadikan sebagai bahan bukti, ya, yang mana arahan-arahan yang dikeluarkan oleh lembaga untuk buat pembayaran, voucher kita cukup lengkap. Kemudian menyimpan dalam akaun wang runcit, wang sebanyak yang diluluskan oleh lembaga. PWR kita nak simpan berapa? Ada setengah koperasi simpan 500, ada yang 1000. Itu bergantung kepada kita punya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam koperasi. Menyimpan dalam akaun wang runcit wang sebanyak yang diluluskan oleh lembaga untuk memenuhi perbelanjaan runcit dan perbelanjaan yang dibuat pada akaun ini boleh diganti seberapa kerap yang perlu. Ada setengah koperasi ambil 1000 seminggu. Ini bergantung, itu yang saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bergantung kepada aktiviti apa yang kita jalankan di dalam koperasi. So maknanya kalau misal kata kita perlu dia hari-hari ke, seminggu sekali ke, sebulan sekali, itu bergantung kepada aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil 9, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita tengok F, 48F, menyelenggara dan menyimpan akaun koperasi dengan sempurna dan kemas kini supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Pihak berkuasa yang berkenaan ini sama ada SKM ataupun juru audit dalaman sahaja, ya. Kemudian menyediakan akaun tahunan dan laporan tahunan koperasi untuk dibentangkan di dalam mesyuarat lembaga. Menyediakan akaun tahunan dan laporan tahunan. So maknanya kita dah tahu tiap-tiap bulan kita dah siapkan akaun. Dah sampai bulan 12 kita akan compilekan semua akaun-akaun kita dan kita siapkan. Kita ada masa 2 bulan untuk kita siapkan kita punya akaun tahunan dan juga laporan tahunan sebelum kita akaun tahunan sebelum kita panggil juru audit luar untuk mengaudit akaun kita, ya. Dan laporan tahunan koperasi untuk dibentang, yang mana tiap-tiap bulan selalunya setengah koperasi dia akan membentangkan tiap-tiap bulan, ya, akaun bulanan koperasi kepada mesyuarat lembaga. Kemudian menyediakan anggaran belanjawan tahunan koperasi dalam bentuk yang menunjukkan dengan jelas segala butiran pendapatan dan perbelanjaan. So maknanya anggaran belanjawan ni kita buat dengan jelas, ya, butiran pendapatan dan perbelanjaan untuk ditimbang oleh lembaga sebelum dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan, dan menyediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan koperasi yang benar dengan secara dibutirkan satu persatu bagi satu tempoh sebagaimana yang dikehendaki oleh lembaga untuk dibandingkan dengan anggaran bagi tempoh berkenaan yang sudah diluluskan oleh mesyuarat agung. So maknanya kita akan buat perbandingan anggaran kita sekarang ni dan kita punya perbelanjaan sebenar, dan kita buat perbandingan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. So maknanya akaun penyata
Jabatan Pendapatan dan Peranjat Koperasi ini disediakan oleh bendahari. Dan mana-mana tugas bendahari boleh diamanahkan kepada pengurus atau pekerja tertakluk pada persetujuan lembaga. Selagi lembaga tak bersetuju, maka bendahari tidak boleh mengamanahkan tugas beliau kepada pengurus ataupun pekerja. So maknanya kena jelas apa-apa sahaja mestilah mendapat persetujuan. Sama ada kita nak amanahkan tugas setiausaha ataupun tugas bendahari ini mestilah mendapat kelulusan daripada lembaga terlebih dahulu, dan bila mereka telah meluluskan, barulah kita boleh melantik sesiapa yang kita nak berikan tugas tersebut kepada pengurus ataupun pekerja yang layak untuk memegang tanggungjawab tersebut. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti setakat ini dan kita akan sambung sebentar lagi.